السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Al-Mu'minun, satu surah Al-Mu'min, surah mufrad. Sini Al-Mu'minun, surah jama'i. Dibahagi kepada dua bahagian. Ayat pertama hingga ayat 77, bahagian pertama. Dalam bahagian ini, Allah Ta'ala akan jelaskan kepada kita tentang kedudukan Tauhid yang dituntut kepada setiap hamba. Dan dijelaskan juga dalam bahagian pertama, peraturan-peraturan syariat yang patut dia jaga. Dan dalam ayat 63 surah ini, Allah Ta'ala beritahu bahawasanya manusia ini di semasa dunia berbagai-bagai amalan mereka akan buat. Berbagai-bagai cara mereka akan ikut. Berbagai-bagai fahaman mereka akan ikut di dunia ini. Tapi yang makbul hanya di sisi Allah Ta'ala satu saja. Manusia semasa dunia berbagai-bagai fahaman, berbagai-bagai cara. Tapi yang makbul di sisi Allah Ta'ala hanya satu. Iaitu satu cara yang menepati syariat yang Allah Ta'ala turunkan melalui peraturan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah semua sekali orang yang beriman atas akidah tauhid. Al-mu'minun sini dengan mana orang yang beriman betul-betul beriman atas akidah tauhid. Dia ambil kira al-mu'minu, lafaz. Al-mu'minu ni mana-mana memiliki sifat kesempurnaan. Memiliki sifat kesempurnaan di segi iman. Telah berjayalah al-mu'minun, orang-orang yang ada sifat kesempurnaan pada iman. Orang-orang yang ada sifat kesempurnaan pada iman. Dia memang berjayalah dunia akhirat. Hubungan dia dengan surah sebelum, surah Haji pada ayat 77, pada akhirnya Allah kata la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Apabila kamu dapat buat amal-amal seperti itu, mudah-mudahan kamu berjaya. Surah ni pula kata qad aflaha, sesungguhnya telah berjaya. Tidak ada mudah-mudahan, bahkan sesungguhnya telah berjaya. Siapa? Al-mu'minun, golongan yang betul-betul memiliki sifat iman. Sifat iman yang dituntut. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sifat-sifat yang patut ada pada orang beriman. Kalau ada sifat ini, maka memanglah dia mukmin. Tanda-tanda dia. Al-mu'minun sendiri, di segi sirah, sifatnya dia tu, nak beritahu kita adalah mukmin yang sebenar. Mukmin yang cukup syarat. Dia memang berjaya, dunia dan akhirat. Ayat seterusnya, Allah Ta'ala beritahu, lebih kurang ada 8 sifat-sifat yang merupakan tanda mukmin yang sebenar. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang mana khusyuk dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia ingat Allah. Dalam sembahyang dia ingat Allah Ta'ala. Dan kita tahu khashi'un bermakna orang yang fikir dan orang yang fikir dan juga buat persiapan untuk akhirat. Kita dah tahu sebelum ni daripada ayat-ayat sebelum. Iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya kerana ada pada mereka itu fikir akhirat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang berpaling daripada perkara yang mungkar dan mereka perkara yang lalai. Ini mukmin sebenar. Khusyuk dalam sembahyang dan berpaling daripada perkara mungkar dan perkara lalai. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang mana daripada perkara mungkar dan lalai mereka berpaling. Cuma dalam tafsir Fazin dia kata, riwayat Ibn Abbas, al-laghu sini bermakna syirik pada Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang menunaikan zakat. Mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang dapat jaga kemaluan dan maruah mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali untuk isteri mereka, kata isteri mereka dan hamba sahaya mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya yang
melepaskan syahwat kepada isteri dan hamba sahaya, ghairu malumin, golongan ini tidak akan dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika, maka siapa saja yang mencari di sebalik isteri dan hamba sahaya, faulaika humul adun, mereka yang bersifat sedemikian adalah golongan yang melampau peraturan dan syariat agama. Seterusnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang amanah-amanah agama atau amanah-amanah duniawi mereka dan janji mereka dapat jaga dengan baik. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga sembahyang fardu mereka. Jaga sini, jaga sembahyang fardu. Sebab sembahyang fardu dia ada cara dia. Dia tidak seperti sembahyang sunat. Mereka dapat jaga sembahyang fardu mereka. Tadi sembahyang, tapi dalam sembahyang mereka khusyuk. Tak kira sembahyang sunat, tak kira sembahyang fardu. Dalam sembahyang mereka khusyuk. Sini, mereka dapat jaga sembahyang fardu mereka pada waktu-waktu yang ditetapkan. Seperti mana cara yang diajar oleh Nabi. Sekiranya ini ada pada mereka, maka inilah alamat mukmin yang sebenar. Ulaika humul warithun, mereka yang sifatnya seperti tadilah akan mewarisi, akan menjadi pewaris. Alladzina yarithuna al-firdaus, iaitu yang akan mewarisi syurga firdaus yang tertinggi dari derajat-derajat syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga firdaus itu berada dalam keadaan kekal buat selama-lama. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Amin. Dalil kudrat Allah Ta'ala atas diri manusia. Walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan jenis manusia, iaitu Adam, daripada saripati, daripada tanah. Mana daripada saripati bermacam-macam tanah diambil. Iaitu saripati yang diambil seperti mana dalam hadis, berbagai-bagai jenis tanah diadun. Mintin daripada asalnya tanah diambil semua, jadikan Nabi Adam. Seperti mana perkara ini disebut dalam hadis. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian untuk keturunannya tidak lagi daripada tanah, sebaliknya daripada air mani. Fi qararin makin, di dalam tempat iaitu rahim yang betul-betul makin, yang betul-betul kukuh untuk memelihara kandungan, iaitu rahim ibu. Summa khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian kami ciptakan, yakni kami ubahkan daripada air mani menjadi seketul darah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah, lalu kami ubahkan selepas pada itu daripada seketul darah menjadi seketul daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, lalu kami ubahkan. Khalaqna sini maknanya sayyarna, kami ubahkan daripada seketul daging menjadi tulang. Fakasawna al-idhama lahma, lalu kami balut tulang itu dengan daging. Setelah lengkap semua, thumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami wujudkan manusia yang sudah lengkap anggota itu menjadi manusia baru dengan diberinya roh. Tadi lengkap hanya pada alat-alat zahir sahaja, roh tidak ada. Setelah lengkap, kami jadikannya makhluk yang ada roh. Jadi khalqan akhar ni mana kejadian baru yang lain yang ada roh. Sebelum ni tidak ada roh. Tabarakallah, fatabarakallah, maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta. Mana sebaik-baik yang menentukan ciptaan itu. Thumma, kemudian, innakum, bahawa kamu semua ba'da dzalika, selepas hidup, lamayitun, pasti semua akan mati. Thumma innakum, kemudian bahawa kamu semua yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atun, akan dibangkitkan kembali, hidup semula. Jadi cara Allah Ta'ala ialah memberitahu sesuatu yang manusia wajib mengiyakannya. Ni berlaku, ni berlaku, ni berlaku. Kamu terimakah ini semua sekali daripada Allah Ta'ala? Sebab Allah boleh beritahu. Lalu kita kata, ya, kita terima Allah yang membuat, sebab Allah boleh beritahu. Jadi Allah Ta'ala hubungkan. Seperti mana kamu ni hidup, kamu ni matikan, juga kamu tub'as, kamu akan dibangkit. Jadi kudrat yang sama. Dalil kedua, dalil afaqi. Walaqad khalaqna fawqakum, dan sesungguhnya kami telah ciptakan atas kepala kamu sab'a tara'iq, 7 lapis, yang ini 7 jalan. Disebut pada laluan malaikat. Turun naik malaikat itu. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidak lalai leka
dalam mencipta apa yang kami ciptakan dan selepas kami menciptakannya. Dalil yang ketiga, wa anzalna minas samai ma', dan kami turunkan daripada langit atas sana air hujan biqadari, mengikut ukuran kesesuaian. Fa askannahu fil ard, kami tetapkan air itu berada di bumi untuk kegunaan hamba dan keperluan yang ada di muka bumi. Wa inna ala dhahabi bihi laqadirun, dan bahawa kami untuk menghilangkannya terus kami memang berkuasa. Mana kami turunkan air hujan, kami duduk di bumi, boleh disedut balik, tapi kami mampu untuk surutkan dia hilang terus. Fa ansha'na lakum bihi, lalu kami hidupkan, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air hujan kami itu jannatin, menjadi kebun-kebun, min nakhilin, daripada tamarnya, wa anabin, dan juga anggurnya. Tamar untuk kebun di negara panas, anggur untuk kebun di negara sejuk. Lakum fiha fawakihu katsirah, bagi kamu di bumi ini banyak lagi buah-buahan yang lain, tumbuhan-tumbuhan lain. Wa minha ta'kulun, di antaranya kamu boleh makan sendiri, dan di antara lainnya kamu boleh bagi makan kepada binatang ternak kamu. Dan kami telah tumbuhkan, sini muqaddarah jumlah, ambatna syajaratan, kami telah tumbuhkan juga satu pokok. Oleh kerana pokok yang nak diberitahu ni satu pokok yang sangat-sangat baik, dia sebut secara berasingan. Kami tumbuhkan juga satu jenis pokok, takhruju min turi Saina, yang keluar dengan banyaknya. Di tempat lain pun ada, tapi tempat ni sangat banyak. Min turi Saina, di kawasan Tur Saina. Tambutu biduhni, ba dengan mana ma'ah, dia menumbuhkan bersama-sama dengan minyak, iaitu pokok zaitun. Pokok ni ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan minyak ada di dalamnya. Biduhni dengan mana ma'aduh ni, tumbuh bersama minyak. Wasibrinil akilin, dan boleh menjadi kuah, boleh menjadi kuah atau lauk bagi orang ingin memakannya. Dan memang zaitun adalah merupakan kuah bagi siapa-siapa yang ingin makan. Dalil akli yang keempat, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya untuk kamu pada binatang ternak juga suatu pengajaran. Nusqikum mimma fi butuniha, kami memberi kepada kamu sejenis minuman, mimma fi butuniha, susu daripada perutnya. Walakum fiha manafi'un katsirah, dan bagi kamu pada binatang ternak itu ada faedah-faedah lain sangat banyak. Wa minha ta'kulu, di antara faedahnya kamu boleh makan daging. Wa 'alaiha, di atas belakangnya. Wa 'alal fulki, di atas kapal. Tuhmalun, kamu dibawa ke mana-mana untuk sampai ke destinasi kamu, ke tempat yang kamu tuju. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalil naqli tentang tauhid, tentang akhirat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sesungguhnya kami telah pilih Nabi Nuh sebagai rasul ila qaumihi, kepada kaumnya. Apa perkataan Nabi Nuh setelah dipilih menjadi rasul? Faqala, lalu Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, kamu semua hendaklah seru dan puji Allah Ta'ala sahaja. Sebab apa? Sebab ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain selain pada dia. Maknanya kalau ada ilah lain, bolehlah syirik. Tidak ada lagi bagi kamu ilah lain untuk disuruh. Afala tattaqun, kenapa kamu tak boleh jaga? Kenapa kamu tak boleh jaga daripada beribadat kepada selain pada Allah? Pemuka-pemuka kaum berkata kepada Nabi Nuh, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkata pemuka-pemuka yang engkar daripada kaum Nabi Nuh, ma hadza, tidaklah ini Nuh, illa basyarun mithlukum, kecuali manusia seperti kamu, tidak ada apa-apa kelebihan. Maknanya dia tidak dipilih menjadi nabi, dan apa yang dia baca itu bukan wahyu. Oleh kerana dia seperti kamu, apa patut kita ikut dia? Kita nak ikut seseorang, biarlah ada kelebihan. Orang jahil ikut orang alim, memang kelebihan dia ada ilmu. Orang jahil tak boleh ikut orang jahil. Maknanya gitu. Jadi perkataan ini nak beritahu tak perlu ikut, sebab tidak ada apa-apa kelebihan yang lebih daripada kita. Jadi basyarun mithlukum, dia manusia seperti kamu. Kaum pemuka kaum kata kepada kaum dia, bagi tujuan menghalang kaum ikut. Cuma kata mereka sebagai tuduhan dia, yuridu an yatafaddala alaikum, dia mahu lebih daripada kamu, dia mahu tinggi daripada kamu. Sebab tu dia ajak kamu sini, dia ajak kamu, dia seru kamu kepada cara dia supaya dia jadi lebih, supaya kamu jadi pengikut dia.
Walau sya Allah la anzala malaika. Kalau Allah kehendaki, Allah tak pilih pun manusia, Allah Taala turunkan saja para malaikat. Ini cara-cara golongan-golongan yang dapat bisikan syaitan. Ma sami'na bihadza, kami tak pernah dengar pun seperti tauhid ini. Bihadza sini seperti tauhid ini daripada tafsir Jalalain. Fi abainal awali, pada zaman datuk nenek kita yang dulu-dulu. In huwa, tidaklah seruan tauhid, tidaklah dia yang menyampaikan tauhid ini, illa rajulun bihi jinnah, kecuali laki-laki yang ada penyakit gila. Bercakap tidak sama dengan orang lain. Maknanya orang lain cakap semua ada bukti benar zahir di dunia. Dia cakap perkara pahala yang tidak nampak. Itu gila. Watarabbasu bihi hatta hin. Kita semua pakat tunggulah bihi akan dia ni, hatta hin, sehingga dia mati. Mana apa-apa pun tak akan berkesan pada kita. Kita tunggu saja kematian dia. Ini di antara yang Allah Ta'ala nukilkan daripada cerita Nabi Nuh dalam surah ini. Dan kita telah baca sebelum ini. Dan kita akan baca lagi selepas ini. Allah Ta'ala tidak bawa sekaligus semua ni dalam satu cerita. Allah adakan sikit-sikit sesuai untuk surah sebagai dalil nakli kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua dalam menyeru tauhid. Sekalipun begitu perkataan pembesar, apa kata Nabi Nuh? Nabi hanya mengadu pada Allah yang Maha Esa. Mengadu kepada banyak perkara ni bermakna tidak ada kekuatan di segi keyakinan. Mengadu kepada Allah sajalah bukti keyakinan. Qala, kata Nabi Nuh, Rabbi ansurni bima kadzabun. Tuhanku, tolonglah aku dengan sebab mereka telah mendustakan seruanku. Satu tafsiran. Kedua, Rabbi ansurni, wahai Tuhanku, tolonglah aku dengan sebab azab yang mereka dustakan aku. Dengan sebab aku beritahu pada mereka, kamu apabila menolak, Allah Ta'ala satu hari akan turunkan azab. Mereka dustakan. Jadi tolonglah aku. Allah Ta'ala terima doa yang mereka situ. Fa'uhayna ilaihi, lalu Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, anisna'il fulka, kamu buatlah saja kapal. Bi'ayunina wa wahyina, dengan penjagaan pengawasan kami, dengan tunjuk ajar kami. Buat kapal di atas darat tepi bukit. Fa'idha jamruna, maka bila sampainya urus keputusan azab kami, wafarat tanur, dan keluar daripada tanur, tempat bakar roti di bawah tanah sana, air. Fasluk, maka masukkanlah fiha, dalam kapal itu, mingkulin, daripada setiap jenis, zaujani, pasangan-pasangan, isnai, dua sahaja, jangan lebih. Setiap jenis, masuk dalam kapal itu, pasangan yang dua sahaja. Termasuk juga wa ahlaka, keluarga kamu. Tapi bukan semua. Illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali orang yang telah sabit ke atasnya azab di kalangan keluarga, yang itu tak boleh masuk. Wala tukhatibni, janganlah kamu minta melalui doa kepada aku fil ladzina zalamu, pada menyelamatkan orang zalim kerana syirik. Jangan kamu minta daripada aku, jangan kamu pohon lagi daripada aku pada menyelamatkan orang yang telah zalim kerana syirik. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka semua tenggelam lemas, mati dalam keadaan kufur. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, apabila kamu telah berada dan orang yang sama dengan kamu, penumpang lain berada 'alal fulki, di atas kapal itu, maka apa yang kamu kena baca adalah faqul, katalah alhamdulillah, pujian hanya bagi Allah, alladzi najjana minal qaumidz zalimin, yang telah menyelamatkan kami semua daripada kaum zalim. Dan apabila kamu sampai singgah setelah berlabuh di mana-mana tempat nanti, waqul, dan bacalah doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan, wahai Allah, turunkanlah kepada tempat yang berkat, mana berilah kepada aku persinggahan yang berkat. Wa anta khairul munzilin, kamulah sebaik-baik yang menyediakan tempat. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada cerita Nabi Nuh banyak sekali bukti dan dalil qudrat daripada Allah Ta'ala. Wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya kami akan menguji manusia. Kami akan menguji manusia dengan berbagai-bagai ujian, dan kami akan menghukum manusia apabila mereka itu durhaka. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kemudian kami bangkit semula selepas pada hancurnya kaum Nabi Nuh, kaum lain. Dalam tafsir Jalalain, selepas Nabi Nuh, kaum apa? Kaum Ad di kawasan Yaman. Fa arsalna fihim rasula,
Lalu kami pilih di kalangan mereka Rasul, iaitu Nabi Hud. Minhum, di kalangan mereka juga, bangsa mereka juga. Itu ada jenis kaum Nabi Nabi Hud adalah kaum Ad, daripada bangsa yang sama. Seruan Nabi Hud untuk kaum Ad sama saja seperti mana seruan Nabi Nuh untuk kaum dia, iaitu an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Hendaklah kamu semua beribadat hanya kepada Allah, melakukan taat hanya kepada Allah, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain selain padanya. Fala tattaqun, kenapa kamu tidak takut melakukan ibadat kepada selain pada Allah Ta'ala. Wa qala al-malau min qaumihi, dan berkatalah pembesar daripada kaumnya, itu kaum Ad itu, alladzina kafaru, yang jenis engkar, yang jenis engkar. Ada yang ikut, tapi ini diambil sini daripada jenis yang engkar. Wa kadzabu bil liqa'il akhirah, dan mendustakan perjumpaan akhirat untuk menerima balasan. Dan satu lagi, wa atrafnahu fil hayatid dunya, engkar tauhid mendustakan akhirat, dan kami bagi kepada mereka kemewahan di dalam hidup dunia ini. Engkar tauhid mendustakan akhirat, dan kami bagi kemewahan di dalam dunia ini. Apa dia kata? Ma hadza, tidaklah Hud illa basyarun mithlukum, mereka manusia biasa seperti kamu, tiada ada sebarang kelebihan. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, dia makan seperti mana apa yang kamu makan, tidak ada suatu perbezaan pun. Wa yashrabu mimma tashrabun, dia minum seperti mana apa yang kamu minum. Tidak ada sebarang kelebihan. Manusia biasa-biasa, tidak ada apa-apa kelebihan. Untuk kita ikut dia, atau dengar nasihat dia, atau dengar apa yang dia baca. Kata pembesar lagi pada kaum dan masyarakat dia, wala in ata'tum bashara mithlakum, sekiranya kamu ikut manusia seperti kamu itu, innakum idzal la khasirun, bahwa kamu memang akan jadi orang paling rugi. Lagi perkataan mereka, aya'idukum, adakah dia memberitahu kepada kamu suatu janji, annakum idza mittum, bahwa kamu ni semua apabila kamu telah mati, wa kuntum turaban wa idhaman, kamu telah jadi tanah dan tulang belulang, annakum mukhrajun, bahwa kamu akan hidup keluar semula menjadi manusia balik. Hayhat, hayhat, jauh-jauh daripada akal kami, jauh-jauh daripada akal kami, lima tu'adu, apa yang dijanjikan kepada kamu semua itu. In hiya, tidaklah hidup semula, illa hayatud dunya, kecuali dunia ini sahaja. Namun tu anahya, ada di antara kita akan mati, ada di antara kita yang hidup, itu saja. Wa ma nahnu bimuthin, dan kami sekali-kali, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkit. In huwa illa rajulun, tidaklah dia Hud, kecuali lelaki yang iftara 'ala Allah kadiba, yang mengadakan suatu bohongan atas nama Allah, bukan wahyu pun yang dia baca. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami tidak akan beriman sekali-kali kepadanya. Ini semua perkataan-perkataan daripada pembesar-pembesar yang mempengaruhi orang ramai. Qala Rabbi, doa Nabi Hud. Jadi Nabi Hud hanya mengadu kepada Allah. Qala Rabbi ansurni bima kadzabuni, wahai Tuhanku, bantulah aku terhadap azab yang telah mereka dustakan kepadaku. Qala, Allah jawab, amma qalilin, tak lama lagi, sebentar saja lagi, la yusbihunna nadimin, mereka akan jadi golongan yang betul-betul menyesal. Akhirnya fa akhadathum sayhah, mereka mati dengan suatu tempikan, bil haq, yang benar-benar berlaku. Faja'alnahum ghutha'an, kami telah jadikan mereka ghutha'an, seperti sampah-sampah banjir sahaja yang tidak ada nilai, mati bergelimpangan. Fabu'dan lil qaumi zalimin, maka jauh daripada rahmat bagi kaum yang zalim kerana syirik itu. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin, kemudian kami adakan pula selepas pada hancurnya kaum Ad, generasi lain, qurunan akharin, bangsa-bangsa lain, keturunan lain. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, tidak boleh mendahului mana-mana umat ajal masing-masing, dan tidak juga terlewat. Summa arsalna rusulana tatra, kemudian kami utus rasul-rasul kami silih berganti, rasul demi rasul, rasul demi rasul. Jadi Allah Ta'ala ringkaskan cerita sejarahnya seruan tauhid.
kullama jaa ummatan rasulah, setiap kali rasul yang diutus untuk umat itu datang kepada umatnya, kadzabu, umatnya mendustakan rasul. Fatba'na ba'dhum ba'dhan, lalu kami hancurkan setengah mereka dengan setengah yang lain. Waja'alnahum ahaditha, dan kami jadikan sejarah mereka itu sebagai buah mulut yang diingati oleh ramai orang. Fabu'dan liqaumin la yu'minun, maka jauh daripada rahmat kaum yang tidak percaya dan tidak menerima seruan tauhid. Summa arsalna Musa wa akhahu Harun, kemudian kami utus Nabi Musa dan abangnya Harun, bi ayatina, dengan mukjizat-mukjizat kami atau dengan ayat-ayat tauhid kami, wa sultanin mubin, dan mukjizat yang jelas nyata sebagai bukti rasul, ila fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun, gelaran bagi Raja Mesir, dan pembesar-pembesarnya. Fastakbaru, maka mereka sombong untuk menerima seruan tauhid. Wa kanu qauman 'alin, mereka itu adalah kaum yang betul-betul angkuh, betul-betul angkuh dan zalim. Faqalu, maka berkata golongan itu, sini bermakna Fir'aun dengan kumpulan dia. Maka berkata kumpulan itu atau golongan itu, anu'minu li basyaraini mithlina, patutkah kita semua beriman dan percaya kepada dua orang manusia yang dia suruh hamba kita juga? Wa qaumuhuma lana 'abidun, manakala kaum dia berdua, kaum mereka berdua ni hamba-hamba kita, hamba-hamba abdi kita. Jadi patutkah kita percaya kepada dua orang manusia yang seperti kita, sedangkan kaum mereka berdua adalah hamba-hamba abdi kita? Fakadzabuhuma, maka golongan Fir'aun telah mendustakan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Fakanu minal muhlakin, maka jadilah mereka itu daripada golongan yang dihancurkan, yang dibinasakan. Setelah hancurnya kaum Fir'aun dalam laut, Allah Ta'ala beritahu, walaqad atayna Musa al-kitaba, dan sesungguhnya kami telah bagi kepada Nabi Musa kitab Taurat, la'annahum yahtadun, mudah-mudahan mereka terpimpin untuk terus hidup dalam taat. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah, dan kami juga telah jadikan Isa bin Maryam dan ibunya tanda kudrat kami yang sempurna. Wa awaynahuma ila rawah, kami menempatkan pada mereka berdua tinggal di Rabah, di suatu tempat tanah tinggi. Zati qararin, tanah tinggi tapi datar. Wa ma'inin, dan ada di situ sumber air. Setelah Allah Ta'ala sebut nama-nama Rasul, secara ijmali, secara ringkas Allah Ta'ala beritahu, arahan kepada semua Rasul itu. Ya ayyuhar Rasul, wahai semua Rasul yang ditugaskan sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu. Kulu minat thayyibat, kamu semua adalah makan daripada makanan yang halal, lagi baik. Wa'malu salihah, dan kamu semua adalah melakukan amal yang salih. Makanan halal dan baik ini adalah makanan daripada sumber yang halal, dan cara pemilikan juga cara yang baik. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku tak ada apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya inilah umat yang tauhid, bermula daripada Nabi Nuh sampai kepada akhir zaman, umat yang satu dalam tauhid, tidak ada beza. Wa ana rabbukum, akulah Rabb kamu semua. Fattaquni, maka kamu semua takutlah kepada aku. Mana inilah contoh-contoh umat tauhid. Akulah Rabbnya, dan kamu semua takutlah pada aku. Memang sudah jelas daripada ayat Allah Ta'ala, memang sudah jelas bukti dan dalil. Zaman berkurung-kurung hingga kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW, akhir zaman, sudah cukup jelas. Allah Ta'ala beritahu, fataqatta'u amrahum, telah berpecah belah juga urusan agama mereka. Bainahum, di kalangan mereka, zubura, menjadi berbagai-bagai kumpulan, berbagai-bagai puak, berbagai-bagai nama. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap puak dengan agama di sisi mereka itu mereka bangga. Yakni mereka rasa mereka betul. Itu maksud bangga. Mereka sudah rasa betul dan bangga dengan apa yang mereka anuti. Sedangkan semua Nabi satu saja, agama tauhid. Tidak ada pun mana-mana Nabi berbeza dalam tauhid. Tapi berpecah menjadi berbagai-bagai ini, satu tauhid, yang lain-lain itu syirik.
Tapi masing-masing kumpulan syirik dia berbangga. Mereka lebih betul, mereka lebih tepat. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Maka biarlah mereka itu dalam kesesatan mereka sehingga tempoh mati mereka. Di sini bukan bermakna tidak boleh mendekati mereka untuk ajak pada tauhid. Tapi kedengkilan mereka yang mereka memilih cara itu, biarkanlah. Biarkanlah apa yang mereka pilih. Sebab ikhtiar mereka memilih cara itu. Ayahsabuna, apakah mereka menyangka annama numidduhum bihi min mali wa bani? Apakah mereka menyangka sesungguhnya apa saja yang kami beri kepada mereka terdiri pada harta, terdiri ada anak pinak. Mana pemilikan harta dan anak pinak pengaruh yang kami bagi itu. Apakah mereka menyangka nusari'u lahum fil khairat? Kami menyegerakan kepada mereka itu kebaikan-kebaikan. Kami menyegerakan kepada mereka itu kebahagiaan-kebahagiaan. Itu bukan tanda kebaikan, itu bukan tanda kebahagiaan. Bal la yash'urun. Maka mereka tak sedar pun. Perkara itu adalah istidraj. Tak sedar pun perkara itu diberi untuk ditangkap. Mereka tak sedar pun pemberian tadi untuk diazab. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka yang kerana kehebatan Allah Tuhan mereka betul-betul takut. Musyfiqun, mereka betul-betul takut. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang betul-betul percaya dan meyakini ayat-ayat Tuhan. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak melakukan syirik akan Tuhan mereka dengan sesiapa pun. Walladzina yu'tuna ma ataw. Dan mereka yang sanggup memberi apa yang mereka beri itu hal keadaan hati mereka takut. Iaitu mereka yang memberi apa saja yang mereka beri itu hal keadaan dibuat pemberian atas asal dasar mereka takut tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, bahawa mereka akan kembali suatu hari kepada Tuhan mereka. Ulaika, jika ini sifat-sifat yang ada pada surah itu, ulaika yusari'una fil khair. Orang bersifat seperti tadilah orang betul-betul bersegera merebut kebaikan. Orang betul-betul bersegera untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa hum laha sabiqun, bagi mereka pada kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan mereka mendahului yang lain dalam ilmu Allah. Mereka lah yang mendahului yang lain dalam ilmu Allah. Ayat seterusnya, yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam mendapat kebahagiaan yang sebenar ini, tidak membebankan. Sama saja. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan dalam agama kecuali semampu mereka. Yang ini kecuali apa-apa arahan kami kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai contoh mudah seperti mana kita beritahu, apabila satu orang ayah atau satu orang ibu atau ibu bapa tu dia sayang kepada anak dia, dia akan suruh anak dia buat sesuatu yang sesuai dengan anak dia. Ibu bapa tak akan suruh sesuatu yang tanpa kemampuan anak. Dikurangkan kasih sayang ibu bapa, dia akan suruh apa-apa yang dia rasa mampu. Ini kapal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak membebankan dalam syariat ini sesuatu yang hamba tak mampu buat. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq, dan di sisi kami kitab yang akan beritahu dengan benar lagi, dia akan beritahu dengan benar lagi tepat apa saja yang dilakukan oleh hamba, yang dibuka amal. Wa hum la yuzlamun, hal keadaan mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Ayat seterusnya sebagai zajrul kepada orang masih lagi syirik dan kufur. Bal qulubuhum fi ghamrah min hadha. Bahkan sebenarnya hati-hati mereka masih dalam kesesatan daripada perkara-perkara seperti ini. Seperti mana ada yang ada dalam Quran ini. Daripada tafsir Jalalain, hadha sini maknanya Quran ini. Bahkan hati-hati mereka masih lagi dalam kesesatan daripada perkara-perkara yang ada dalam Al-Quran ini. Walahum a'malu min duni dzalik, dan mereka ada amal-amal lain selain pada apa yang ada dalam Al-Quran ini. Dan bagi mereka itu ada amal-amal lain yang sangat banyak selain pada apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran ini. Hum laha amilun, yang mereka akan melakukannya secara berterusan hingga mati. Amal Al-Quran dia tak buat, dia buat amal-amal lain, dia akan buat sampai mati.
Hatta sehinggalah bila, ayat ni ayat takhwif duniawi, hatta idza akhadna mutrafihim bil adab, sehingga apabila kami azab golongan mewah di kalangan mereka itu. Soalannya, adakah golongan miskin tidak diazab? Tidak. Maknanya apabila kami mengazab golongan-golongan yang mempengaruhi orang miskin, jadi termasuklah orang miskin di dalamnya. Asalkan mereka itu golongan yang diazab dengan sebab apa? Dengan sebab rusak akidah. Jadi miskin kaya sama. Cuma apabila kami tangkap golongan-golongan yang berpengaruh, yang mewah itu, idza hum yaj'alun, tiba-tiba golongan yang berpengaruh yaj'alun, memekik meminta tolong. Sedangkan dialah yang memberi bantuan sepatutnya. Tapi mereka, Allah Ta'ala kata, memekik meminta tolong. Allah jawab, la taj'alun yawma, kamu tak perlu minta tolong pada hari ini. Innakum minna la tunsarun, bahawa kamu daripada kami tidak ada sebarang pun yang boleh membantu dan menolong. Qad kanat ayati tutla alaikum, sesungguhnya ayat-ayatku pernah dibaca kepada kamu. Fa kuntum ala aqabikum tanqisun, maka kamu dulu selalu membelakanginya. Mustakbirina, sombong untuk menerimanya. Mustakbirina bihi, maknanya sombong untuk menerimanya, menerima Al-Quran. Samiran tahjurun, malam-malam hari mereka bercakap tentang Al-Quran untuk menjauhi masyarakat daripada mendekati. Samiran tahjurun, mana mereka bersembang malam-malam hari untuk mempengaruhi masyarakat supaya menjauhi Al-Quran. Afalam yadabbalul qawla, apakah mereka tak boleh fikir secara mendalam akan Al-Quran ini? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin, apakah belum datang kepada mereka ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin, yang belum datang kepada datuk nenek mereka dahulu? Apakah mereka tidak boleh mentadabbur, maknanya tidak boleh memahami, cuba belajar memahami secara mendalam kebenaran Al-Quran ini? Apakah datang kepada mereka sesuatu yang tak pernah datang kepada datuk nenek mereka dahulu? Inilah kali pertama. Am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka masih tak boleh mengenali rasul yang ada di kalangan mereka itu? Satu orang yang jujur, satu orang yang betul-betul amanah, satu orang yang mereka pernah gelarkan al-amin. Fahum lahum munkirun, lalu mereka menolak karena tidak kenal. Am yaquluna bihi jannah, apakah mereka masih mengatakan pada Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada penyakit gila? Bal ja'ahumul haq, bahkan sebenarnya dia telah bawa satu kebenaran, iaitu wahyu yang benar. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, cuma kebanyakan mereka lil haqqi, kepada perkara yang benar ini tidak suka. Karihun, tidak suka, bahkan membencinya. Allah Ta'ala beritahu, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau sekiranya hak ini mengikuti hawa nafsu mereka, maknanya diubah suainya kebenaran Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka, apa jadi? La fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, nescaya porak-poranda lah langit bumi dan makhluk yang ada di dalamnya. Mana kalau lah nak diubah suaikan Al-Quran ini mengikut hawa nafsu manusia, maka porak-poranda lah langit bumi dan manusia yang ada di dalamnya. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami datangkan kepada mereka Al-Quran yang merupakan zikrihim, yang merupakan nama baik untuk mereka, yang merupakan nasihat yang jelas untuk mereka. Fahum an zikrihim mu'ridun, maka mereka tentang nama baik mereka sendiri mereka berpaling, tidak menghirau. Ataupun bahawa mereka tentang peringatan yang cukup jelas untuk mereka berpaling, tidak menghiraukannya. Am tas'alhum kharjan, apakah kamu minta daripada mereka upahan yang membebankan mereka? Fa kharaju rabbika khairun, pemberian Tuhan kamu lebih baik daripada apa yang kamu minta daripada mereka. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik yang menyediakan rezeki. Oleh kerana itu, wahai Muhammad, semua tadi adalah merupakan tindak tanduk kaum terhadap Nabi kita SAW semasa Nabi menyampaikan wahyu. Lalu di sini Allah tegaskan, wa innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la tad'uhum, memang mengajak mereka itu ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus daripada wahyu ini. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya mereka yang tidak percaya akan akhirat, anis siratil lanakibun, daripada jalan yang lurus ini mereka akan menyimpang jauh. Walau rahimnahum,
Kalaulah kami zahirkan kasihan belah kepada mereka, wa kashafna ma bihim, kami hilangkan musibah yang menimpa mereka, wa kashafna ma bihim min dhurri, kalaulah kami zahirkan kasihan belah kepada mereka dan kami hilangkan kesusahan sementara yang ada pada mereka, lalajju fi tughyanihim, mereka terus menerus di dalam kesesatan mereka itu, yang mahu kebingungan, yakni putus hati. Walaqad akhadnahum bil adab, dan sesungguhnya kami timpakan mereka itu azab. Famastakanu li rabbihim, mana sebelum ini kami sudah ada sikit sebanyak azab, seperti apa yang Allah Ta'ala adakan kepada kaum Quraisy, kemarau dan sebagainya. Famastakanu, mereka tidak juga rendah diri kepada Allah. Famastakanu li rabbihim, mereka tidak juga rendah diri untuk bertaubat kepada Allah. Wa ma yatadarra'un, dan mereka tidak juga berdoa memohon keampunan daripada Allah. Hatta idza fatahna 'alaihim baba dza'adzabin syadidin, sehingga apabila kami buka ke atas mereka itu satu pintu azab yang sangat berat, idza hum fihi mublisun, tiba-tiba mereka pada azab itu mublisun, habis ikhtiar. Mublisun maknanya putus ikhtiar, tidak ada lagi kemampuan untuk membebaskan diri pada azab. Bahagian kedua surah tentang dalil akli mengenai tauhid. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur di atas pemberian nikmat seperti itu. Wa huwa alladhi dzara'akum fil ardi, dialah Allah Ta'ala yang telah membiarkan kamu di bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah suatu hari nanti kamu akan dikumpul di pada mahsyar, sebab bangkit. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang telah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar, dan kuasanya lah perubahan siang dan malam. Afala ta'qilun, tidakkah kamu boleh memahami segala-gala itunya daripada Allah yang Maha Esa. Bal qalu, bahkan mereka masih berkata, mithla ma qala al-awwalun, sebagaimana orang-orang engkar dahulu berkata. Qalu, yani mereka berkata, aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman, adakah apabila kami telah mati dan kami telah jadi tanah, jadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, bahwa kami akan dibangkit hidup semula. Kata mereka lagi, laqad u'idna, sesungguhnya diancam kami dulu, nahnu wa aba'una, kami sendiri dan datuk nenek kami juga. Hadza, perkara seumpama ini, min qablu, sebelum ini. In hadza, tidaklah perkara-perkara yang dikatakan adanya bangkit semula, illa asatirul awalin, kecuali cerita dongeng yang dahulu kala. Yang ini tidak benar dan tidak betul dan tidak tepat. Dalil. Qul, katalah kepada mereka di segi kudrat Allah, limanil ard, siapa sebenarnya memiliki bumi, wa man 'alaiha, dan makhluk yang ada di atasnya. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu milik siapa. Sayaquluna lillah, mereka pasti akan menjawab memang milik Allah. Qul, katalah kepada mereka, afala tadhakkarun, maka kenapa kamu tidak dapat ambil pengajaran daripada kudrat yang mencipta segala-gala ini dan semua ini miliknya. Kudrat itulah yang akan membangkitkan kamu hidup semula. Tanya lagi dari i'tirafi, qul, tanya lagi mereka, man rabbus samawati sab'i, siapa sebenarnya Rabb yang mencipta lapisan langit yang 7 itu, wa rabbul arsyil azim, dan Rabb yang memiliki arasy yang agung. Adakah orang musyrikin Mekah tahu arasy? Kalau tengok kepada syair-syair mereka sudah ada maklumat tentang arasy. Sebab tu Allah beritahu sini, mereka sudah tahu. Jadi apabila ditanya langit 7 lapis ni siapa yang buat, siapa yang milik? Arah yang besar tu siapa yang buat, siapa yang milik? Bermakna apa yang ditanya ini sudah ada dalam kepala mereka, kepala musyrikin. Sayaquluna lillah, mereka pasti akan menjawab memang milik Allah. Oleh kerana milik Allah, qul afala tattaqun, kenapa kamu tidak takut kepada Allah Ta'ala dengan melakukan syirik? Setelah sebahagiannya kamu telah mengaku ia adalah milik Allah. Tanya lagi mereka, ini juga dalil i'tirafi, dalil yang mana orang Mekah sudah menerima sebahagiannya. Qul, tanya lagi mereka, man biyadihi malakutu kulli syai', siapa sebenarnya dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, kerajaan setiap sesuatu.
wa huwa yujiru, dia saja yang boleh melepaskan dan boleh melindungi, wala yajaru alaih, dan tiada boleh melepaskan daripada tangkapannya sesiapa pun yang lain. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu siapa. Sayaquluna lillah, nasyaya orang Mekah akan kata memang perkara seperti itu adalah milik Allah. Perkara seperti itu adalah milik Allah. Qul, katalah pada mereka, fa anna tusharun, maka bagaimana kamu masih disihir? Apa maksud disihir? Ditipu. Bagaimana kamu masih ditipu dalam perkara kepahaman ini? Yang mengatakan ada juga wakil-wakil bagi Allah. Ayat seterusnya sebagai zajrun, bal atainahum bil haq, bahkan kami datang kepada mereka perkara yang memang sebenar, itu wahyu. Yang memberitahu perkara yang sebenar. Segala maklumat yang ada dalam wahyu memang benar. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka saja membohongi perkara yang sebenar itu. Mattakhadallahu min waladin, Allah tidak ada anak angkat. Allah Ta'ala tidak mengambil siapa-siapa untuk menjadi anak angkat dia. Wa ma kana ma'hu min ilahin, dan tidak ada bersama Allah Ta'ala ilah lain. Kalau sekiranya ada, idzan sini, kalau sekiranya ada, la dhahaba kullu ilahi bima khalaq, dan saya masing-masing Tuhan akan bawa lari makhluk masing-masing. Dan saya wala ala ba'dhum ala ba'd, dan saya setengah Tuhan akan mengalahi setengah yang lain. Kalau dikira kalah, dia tidak boleh jadi Tuhan. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah daripada apa saja yang mereka sifatkan, perkara yang tidak ada pun pada Allah Ta'ala. Alimul ghaib, Allah Ta'ala itulah dia maha mengetahui perkara ghaib bagi manusia, wasyahadati, dan perkara yang nyata yang jelas bagi manusia. Wa ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa saja yang mereka adakan dalam akidah syirik mereka sebagai wakil-wakil Allah. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi. Qul, katalah dalam doa kamu, Rabbi, wahai Tuhanku, imma turiyanni, sekiranya kamu memperlihatkan kepada aku, ma yu'adun, azab yang diancam kepada mereka akan turun menimpa mereka. Rabbi, wahai Tuhanku, fala taj'alni, maka janganlah kamu jadikan aku pula fil qaumiz zalimin, pada kaum yang zalim yang akan ditimpa azab. Wa inna ala an nuriyaka ma na'idun, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya kami, wa inna, sesungguhnya kami, ala an nuriyaka, untuk memperlihatkan kepada kamu, ma na'idun, azab yang kami ancam mereka itu, laqadirun, memang berkuasa sungguh. Kami boleh tunjuk kepada kamu azab itu. Idfa' billati ahsanu sayyi'ata, Allah Ta'ala beritahu cara-cara untuk mentadbirkan wahyu. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata, tolaklah dengan cara yang terbaik akan kejahatan yang dibuat oleh mereka semasa menyampaikan wahyu. Maka tolaklah olehmu dengan cara yang terbaik akan kejahatan yang dibuat oleh mereka semasa menyampaikan wahyu. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih tahu apa yang mereka sebutkan. Waqul, dan berdoalah. Berdoalah apabila ada pada kamu sesuatu yang mengganggu fikiran, sesuatu yang mengganggu perasaan. Mintalah kepada Allah jika ada pada kamu, muncul pada kamu sesuatu yang mengganggu fikiran, perkara yang mengganggu perasaan dalam menyampaikan wahyu. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung dengan zat Engkau, min hamazatis syayatin, daripada segala bisikan-bisikan yang mengganggu daripada syaitan-syaitan. Aku berlindung pada Engkau, wahai Allah, daripada segala bisikan-bisikan daripada syaitan-syaitan. Wa'udhu bi rabbika, dan aku berlindung dengan zat Engkau, wahai Tuhanku, an yahduruni, datang untuk membisikkannya kepadaku. Maknanya berlindung daripada didatangi. Yang kedua, berlindung daripada dibisikkan. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut, mereka itu sebenarnya lalai, terpedaya dan terpengaruh oleh bisikan syaitan yang membawa kepada mereka itu mati dengan keadaan begitu. Jadi orang yang betul-betul tauhid, dia sedar Allah Ta'ala bagi kepadanya suatu kesedaran, yang senantiasa mereka itu minta perlindungan daripada diganggu fikiran dan jiwa mereka daripada bisikan syaitan. Manakala orang lain yang dipengaruhi oleh bisikan syaitan, mereka tak akan sedar, membawa kepada mati. Jadi Allah beritahu,
lalai mereka itu daripada bisikan syaitan yang mengganggu mereka, sehingga hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga bila datang kepada salah seorang mereka alamat kematian, ajal kematian, qala, masa itulah dia akan berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalilah semula aku ke dunia. Dia berdoa bukan sekali, berkali-kali. Tapi semasa dia tak mampu lagi untuk berikhtiar. Sini keadaannya doa salbik, tapi ikhtiar tidak mampu. Jadi apabila sudah tidak mampu berikhtiar, maka doa dikira tidak makbul. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat seorang hamba malam yugharir, selama mana nyawa tak sampai ke halqum. Apabila nyawa sampai ke halqum, dipertontonkan kepada mereka perkara-perkara yang akan berlaku selepas mati. Dan ketika itu mereka berdoa seperti doa ini. Tapi masa itu habis ikhtiar, habis peluang untuk berikhtiar. Jadi Rabbi ji'u, dia berdoa berkali-kali, wahai Tuhanku, kembalikan aku, yakni ke dunia. Untuk buat apa dunia? La'alli a'malu salihan, mudah-mudahan saya akan melakukan amal yang soleh. Fima taraktu, ganti daripada amal yang aku tidak buat, ganti daripada keadaan yang aku tinggalkan. Doa ini berkali-kali sampai mati. Allah beritahu, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimah minta untuk balik ke dunia adalah kalimah yang memang akan disebut oleh orang yang lalai semasa mati. Kalimah ini memang kalimah yang akan disebut oleh semua yang lalai semasa mati. Wa min waraihim barzakhun, di depan mereka ada barzakh, iaitu suatu alam yang menghalang daripada dunia. Ila yaumi ba'tsun, hingga kepada mereka dibangkitkan semula di akhirat. Fa idza nufiqa fis sur, maka apabila ditiup sangkakala kedua, bangkitlah manusia di sana. Apabila bangkitnya manusia di sana, fala ansaba bainahum, putuslah, tiadalah lagi pertalian keturunan di kalangan mereka. Nafsi. Maka putuslah, tiada lagi pertalian keturunan di kalangan mereka. Jadi nafsi. Masing-masing akan fikir diri masing-masing. Yauma ini, pada hari itu. Wala yatasaalun, dan mereka tidak akan ada lagi saling tanya khabar. Mereka semua berhajat kepada bantu. Mereka semua berhajat kepada keampunan Allah. Wala yatasaalun dengan makna mereka tidak ada lagi saling tanya khabar. Masing-masing dengan amal masing-masing, apa yang pernah mereka lakukan, dengan iman yang mereka pernah bawa. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Faman thaqulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangan amalnya, kerana amalnya ada nilai. Faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah golongan yang berjaya dunia akhirat. Takhwif ukhrawi, wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan amalnya, kerana amalnya tadi ada nilai. Banyak buat amal, banyak buat jasa, banyak buat waktu, tapi tidak ada nilai, tidak menepati. Boleh jadi tidak ada iman, satu amalan pun tidak akan dikira, dihitung, dihisap, akan dikira semua tu silap. Ataupun amal itu tidak menepati syariat, atau tidak menepati sunnah, walaupun banyak. Ingat, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka yang bersifat seperti itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, berada dalam neraka jahannam, kekal buat selama-lamanya. Semoga Allah lindungi kita semua daripada golongan ini. Amin. Talfahu wujuhahum nar, akan membakar muka-muka mereka oleh api neraka. Wa hum fiha kalihun, mereka berada dalamnya dengan keadaan muka yang betul-betul hitam, lagi hodoh. Yuqalu lahum, jumlah muqaddar sebelum, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka. Makna perkara yang diberitahu di dalam neraka pun sama. Alam takun ayati tutla alaikum, tidak adakah ayat-ayat aku dibaca kepada kamu dahulu hingga kamu sampai dalam neraka ni? Mana gitu. Sebab orang ada hubungan dengan ayat, dia tak akan masuk neraka. Orang yang dengar ayat, orang yang memahami ayat, dia tidak akan duduk dalam neraka. Jadi ditanya perkara yang sama berkali-kali, seperti mana kita baca sebelum ni. Alam takun ayati tutla alaikum, dikatakan kepada mereka semasa dalam neraka, tidak adakah ayat-ayatku dibaca kepada kamu? Fakuntum biha tukadimun, kamu dulu mendustakannya.
Yang bukankah ayat-ayatku dibaca kepada kamu semasa dunia dahulu, lalu kamu mendustakannya? Qalu, kata mereka, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Tuhan kami, kecelakaan telah menewasi kami. Dia tak mengaku, dia kata kecelakaan telah menewasi kami. Wa kunna qauman zalimin. Memang kami dulu adalah kaum yang betul-betul sesat, jauh daripada ayat-ayat petunjuk. Jadi perkataan ini adalah sebagai mukadimah untuk merayu. Dia mengaku dia sesat, dulu tak mengaku. Dulu penuh bangga. Seperti mana ayat sebelum, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap pahaman agama, dia berbangga dialah dia paling betul. Sini dia baru dia mengaku. Dia kata, Tuhan kami, memang kecelakaan telah menguasai kami, dan kami memang dulu semasa dunia kaum yang sesat. Pengakuan telah dibuat. Itu sebagai mukadimah doa mereka kepada Allah. Doa mereka ialah, Rabbana, wahai Tuhan kami sudah mengaku segala-gala, akhrijna minha, keluarkanlah kami daripada neraka. Fa in udna, sekiranya kami ulangi balik menderakai kepada engkau, melakukan syirik kepada engkau, fa inna zalimun, maka kami dikira zalim sungguh. Apa Tuhan jawab? Qala ikhsa'u fiha. Allah kata, ikhsa'u fiha. Satu kalimah yang digunakan oleh seorang untuk menghalau anjing. Satu kalimah. Ikhsa'u dengan diam kamu. Diam kamu dalam neraka. Wala tukallimun. Jangan kamu buka mulut untuk merayu. Jangan kamu buka mulut untuk merayu kepadaku. Sebab apa? Innahu kana fariqun min ibadi. Sesungguhnya ada satu golongan daripada hamba-hambaku yang sebenar. Yaqulun, semasa dunia dahulu mereka berdoa. Bukan sekarang ni, bukan duduk dalam neraka. Dunia dahulu mereka berdoa. Ya Rabbana, mereka berkata, Tuhan kami, amanna, kami telah beriman atas akidah tauhid kepada engkau. Waghfir lana, maka ampunlah dosa kami. Warhamna, kasihanilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang mengasihani. Orang-orang seperti ini yang betul-betul rapat dengan aku, sentiasa berdoa dengan keluhan ini kepada aku. Fattakhaltumuhum sikhriyan. Kamu dulu semasa dunia menjadikan golongan-golongan ini bahan persendaan sahaja. Hatta ansaukum dzikri, sehingga mereka melupakan kamu dzikri akan Quranku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu dulu semasa dunia terhadap hamba-hambaku seperti tadi, kamu sentiasa mentertawakan. Inni jazaituhumul yauma, sesungguhnya aku telah membalas kepada mereka hamba-hambaku itu pada hari ini, bima sabaru, dengan sebab mereka sabar, mereka tabah di atas tindak tanduk kamu. Annahum humul faizun, bahawa mereka lah yang dapat capai sebenarnya kejayaan dan kebahagiaan sejati. Di sini Allah Ta'ala beritahu akhirat. Apabila sampai ke akhirat, mereka yang tidak percaya akhirat, mereka yang tidak meyakini akhirat, akan menganggap masa hidup dunia begitu singkat. Qala, ditanya kepada mereka, kam labistum fil ardi adada sini. Berapa lama di segi tahun, di segi bilangan tahun yang kamu pernah berada di dunia. Tentu sekali orang yang akan ditanya ni dia sudah balik, dan umur yang sudah balik 15 ke atas. Jadi akan ditanya berapa lama kamu berada di dunia ni sebab pada tahun-tahun. Memang dia akan ditanya apabila umurnya 15 tahun ke atas. Qalu, kata mereka, bukan tahun, labisna yauman, kami hanya berada satu hari, au ba'dha yaumi, atau separuh hari. Fas'alil 'adin, maka tanyalah orang yang boleh menghitung, yang betul-betul ingat. Qala illa bistum illa qalila. Dijawab, tidak kamu berada di dunia kecuali sedikit masa sahaja. Kerana sedikit masa yang silap itulah kamu dihumban dengan kekekal. Bermakna kamu silap dalam sedikit masa. Illa bistum, tidaklah kamu berada illa qalilan, kecuali masa yang sangat-sangat singkat. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalaulah sekiranya kamu tahu dunia ini begitu singkat masanya berbanding dengan akhirat, nescaya kamu tidak akan menyesal, kamu tidak akan diazab. Tapi kamu ingat dunia ini begitu lama. Segala-galanya kamu ingat untuk dunia semata-mata. Lalu Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun ayat seterusnya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu masih menyangka bahawa kami menciptakan kamu ni sia-sia?
Habis begitu saja, tidak ada kebangkitan, tidak ada balasan, tidak ada hisab, tidak ada azab. Kenapa tidak? Wa annakum ilaina la turja'un, bahawa kamu tidak akan kembali lagi kepada kami, hidup semula. Fata'ala Allahul Malik, Maha suci lagi Maha Agung Allah Ta'ala, Raja bagi segala raja yang sangat benar. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Rabbul Arsyil Karim, yang mempunyai aras yang mulia. Wa man yad'u Allah, dan siapa saja, ayat ini ayat takhwifur rawi. Wa man yad'u Allah, dan siapa saja yang berdoa dan seru bersama dengan Allah Ta'ala, ilah-ilah yang lain juga. La burhana lahu bihi, sebenarnya tidak ada sebarang bukti pun baginya tentang perkara itu, tentang seruan itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisab amalannya memang Tuhannya akan membuat. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya natijah hisab ialah tidak akan berjaya golongan-golongan ingkar tauhid. Ayat akhirnya adalah doa. Jadi nak menyelamatkan diri daripada kemurkaan, daripada kecelakaan, diajar doa. Waqul, dan berdoalah kamu, Rabbighfir, wahai Tuhanku, ampunlah dosaku dan kesilapanku. Warham, dan kasihanilah-ku dengan dipenuhi segala keperluanku semasa dunia. Wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang mengasihani. Sebaik-baik yang mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Sallallahu